السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, penjelasan fiqh ibadah menurut mazhab Imam Syafi'i, yang dikarang oleh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahman Bafadhal Al-Hadrami, wafat pada tahun 918 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 79. Tuh, faslun Faslun wa syurutu sihhati as-sawm an-niyyah. فإن كان فرضا اشترط التبييت والتعيين كصوم رمضان أو نذر. وشرط صحة الصوم أيضا الإمساك عن الجماع عمدا، وعن الاستمناء، وعن الاستقاءة، وعن وصول عين إلى ما يسمى جوفا كباطن أذن أو إحليل من منفذ مفتوح، فلا يضر وصول دهن بتشرب المسام، ولا طعم الكحل بحلقه، ولا يفطر إذا فعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو مكرها، ويفطر بخروج المني بلمس بلا حائل أو قبلة أو مضاجعة لا بفكر ونظر. Fasal pada membicarakan tentang syarat sah puasa. Jadi kita masuk dalam bab puasa daripada kitab Mukhtasar Al-Latif. Baik, yang mana malam ni kita akan bincang berkenaan dengan syarat-syarat sah puasa. Orang yang ingin puasa dia sah, mesti kena cukup syarat-syarat ini. Kalau tidak cukup syarat-syarat ini, maka tidak sah puasa dia. Yang pertamanya adalah niat. Puasa adalah suatu ibadat. Setiap ibadat perlu kepada niat. Jadi puasa juga perlu kepada niat. Niat ni pernah kita cerita sebelum daripada ni, perbincangan berkenaan dengan niat dia ada 7 perbincangan. Yang pertamanya adalah hakikat niat. Niat tu benda sebenarnya. Hakikat niat, kalau niat puasa lah, ada kehendak dalam hati untuk mengerjakan ibadat puasa. Apabila ada kehendak, keinginan dalam hati untuk mengerjakan ibadat puasa, itu yang dinamakan sebagai niat. Ingin melaksanakan ibadat puasa yang hadir di dalam hati, itu yang dinamakan sebagai niat. Yang pertama. Yang keduanya, tempat niat. Tempat niat dengan kesepakatan ulama adalah hati. Tempat niat adalah hati. Mulut tidak disyaratkan. Kita tak kata pun nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan malah tadi. Tapi dalam hati ada hasrat, ada kehendak, ada keinginan untuk berpuasa keesokannya. Maka sudah mencukupi. Baik, 2. Yang ketiganya adalah masa. Masa niat, kalau bab masa niat puasa ni, dia tidak sama dengan masa niat ibadat yang lain. Dalam mazhab Imam Syafi'i, masa niat bagi setiap ibadat adalah pada permulaan ibadat. Tapi puasa lain. Sebab mana puasa lain?
Kerana di sana ada hadis yang mana Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyiti as-siyama qabla al-fajri fala siyama lah." Sesiapa yang tidak meletakkan niat pada malam hari sebelum daripada fajar, maka tidak ada puasa baginya. Oleh kerana ada hadis yang Rasulullah SAW menuntut ataupun memerintahkan. Ada hadis yang boleh difahami daripada hadis tersebut, ada tuntutan daripada Rasul, ada perintah daripada Rasulullah supaya kita berniat puasa pada malam hari. Maka kata ulama, niat puasa perlu dilakukan sebelum daripada kita berpuasa. Kita mula berpuasa apabila keluar fajar. Niat boleh dilakukan pada malam hari. Malam ni bermula daripada terbenam matahari hingga keluar fajar. Itu malam. Baik. Jadi niat puasa perlu dilakukan pada malam hari. Cuma di sana ada pula hadis yang diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana kata Aisyah, selepas daripada selesai Rasul sembahyang subuh, naik dah matahari, pagi dah, tiba-tiba Rasulullah SAW masuk ke rumah Aisyah. Lepas tu Rasul tanya Aisyah, ada benda tak di rumah? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tak ada benda Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau gitu tak apalah, aku puasalah. Jadi pada asalnya Rasulullah tidak ingin untuk berpuasa. Sebab itulah Rasul balik tanya makanan ada tak di rumah. Apabila Aisyah kata tak ada makanan, maka Rasul kata, kalau gitu aku puasalah. Maka ulama faham daripada hadis ini bahawasanya niat puasa boleh dilakukan juga pada siang hari. Tapi hadis yang sebelum tadi mesti kena berniat pada malam hari. Dah macam mana? Ada hadis yang boleh berniat pada siang hari berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah, dan ada hadis yang memerintahkan supaya berniat pada malam hari berdasarkan kepada perkataan Rasulullah. Maka kata ulama, yang mesti kena berniat pada malam hari adalah puasa fardu. Manakala puasa sunat boleh berniat pada malam hari dan berlanjutan waktu niat sehingga keluar fajar, terbit matahari, sehingga sebelum daripada gelincir matahari, sebelum daripada masuk waktu zuhur. Jadi untuk waktu niat puasa fardu dengan puasa sunat, permulaannya sama. Terbenam matahari pada malam tersebut, boleh dah kita nak niat untuk puasa sunat keesokannya ataupun puasa fardu keesokannya. Penghujung waktu niat bagi puasa fardu apabila keluar fajar yang menandakan masuk waktu subuh. Tapi kalau puasa sunat, berlanjutan waktu niat sehingga sebelum daripada gelincir matahari, maksudnya sebelum daripada masuk waktu zuhur. Baik. Berapa dah? 3. Lepas tu ada lagi 4 perkara lagi yang berkait dengan perbincangan niat. Cuma kita nak bincang belaka dah. Kita nak ambil benda yang penting saja. Cuba kita tengok. Niat. Sekiranya ia merupakan puasa fardu, maka disyaratkan supaya berniat pada malam hari. Di malam hari ini bermula daripada terbenam matahari hingga keluar fajar. Itu maksud malam. Malam mungkin kita pas daripada pukul 12 kita kata pagi dah. Tapi kalau istilah dalam kitab, istilah ulama fiqh, apabila terbenam matahari masuk malam. Sebelum daripada keluar fajar masih lagi malam. Okey, itu sepanjang malam. Dan hendaklah ditentukan puasa tersebut seperti puasa Ramadan ataupun puasa nazar. Mesti kena berniat pada malam hari, itu yang pertama. Yang keduanya mesti kena tentukan. Kena tentukan. Maksud dia kena tentukan, kalau kita nak berpuasa Ramadan, kita niat, aku dalam hatinya, aku nak puasa Ramadan esok. Aku nak puasa Ramadan esok. Baik, begitu yang hadir dalam hati. Kalau semata aku nak puasa esok, sedangkan puasa itu adalah puasa Ramadan, maka belum lagi memadai pada niat. Niat mesti kena dilakukan pada malam. Yang keduanya mesti kena tentukan. Macam kita nak sembahyang isyak kat lagi, mesti kena tentukan sembahyang kita. Aku sembahyang fardu isyak dalam hati. Baik. Sama juga bab puasa.
Seterusnya kata dia, menahan diri daripada bersetubuh dengan sengaja. Menahan diri daripada bersetubuh dengan sengaja. Jadi kalau bersetubuh tanpa disengajakan, maka hal itu tak ada masalah. Ia tidak membatalkan puasa. Maksud dia tanpa disengajakan, dia terlupa dia sedang berpuasa. Dia terlupa dia puasa. Dia terlupa dia sedang berpuasa. Maka hal tu dia tidak merosakkan puasa. Baik. Dan sengaja mengeluarkan mani, bukan melalui persetubuhan. Sengaja mengeluarkan mani, tak kira dengan tangan sendiri ke, dengan tangan isteri ke, ataupun dengan benda-benda yang, suatu benda yang lain. Dan menahan diri daripada muntah yang disengajakan juga termasuk dalam syarat sah puasa. Dalam bab muntah ni, kalau sekiranya tidak sengaja muntah, termuntah, atau dimaafkan, ia tak batal puasa. Hak yang batal puasa sengaja muntah. Lepas makan korek mula, tubik. Sedangkan masa tu dia tengah puasa. Baik. Dan menahan diri daripada sampai sesuatu ain ke dalam rongga. Menahan diri daripada sampai sesuatu ain, sesuatu benda ke dalam rongga. Seperti bahagian dalam telinga. Dalam telinga termasuk dalam rongga yang kita kena jaga, jangan dimasukkan sesuatu ketika kita sedang berpuasa. Atau saluran air kencing. Sama juga saluran susu, ihlil ni, saluran air kencing, kita buat masuk sesuatu melalui lubang saluran air kencing kita. Ia membatalkan puasa. Sama ada diperlukan ataupun tidak diperlukan, hukum dia sama. Kita terpaksa kena kencing melalui tiup. Nasallallahu salamata wal afiyah. Sedangkan masa tu kita puasa, tak mau buka, maka sengaja melakukan perbuatan tersebut, ia membatalkan puasa. Cumanya tak dosa kalau diperlukan. Tak dosa kalau diperlukan. Kalau tidak diperlukan, tak ada benda-benda pun, saja puas duduk saja puas duduk saja. Nak tunggu ngundi banyak kat seminggu lagi puas duduk saja nak buat pun. Dia tengok wayar dia, hanya cocok kok kemaluan dia, puas duduk saja. Sedangkan dia puasa, hak tu batal puasa berserta dengan haram, sebab sengaja dia melakukan perkara yang membatalkan puasa. Hak yang tadi tu tak dosa, cuma batal puasa je. Baik. Melalui lubang yang terbuka. Katanya, namun tidak mengapa sekiranya terdapat minyak yang terserak melalui liang roma. Begitu juga sekiranya rasa celak di halkumnya. Orang pakai celak, siapa rasa celak di halkum dia, atau tidak menjadi masalah, tak batal puasa. Sebab bukan dia masuk melalui saluran yang terbuka. Tidak membatalkan puasa sekiranya dia melakukan perkara tersebut dalam keadaan terlupa, jahil atau dipaksa. Dia tiga ni dimaafkan. Terlupa. Terlupa. Dia terlupa di sini, kena faham tak? Terlupa bahawa dia sedang berpuasa. Terlupa dia sedang berpuasa. Baik. Sebelum ni pernah kita cerita dah lah. Sebelum ni daripada kita cerita pula sebab siapa bab dia ni. Baik. Kan pada bulan Ramadan tahun lepas, ada beberapa tempat Bilal tersilap melaungkan azan sebelum daripada masuk waktu maghrib. Ahli qaryah dengar laungan azan, dia pakai Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah. Rawak makan. Rupa-rupanya Tok Bilal silap. Tok Bilal istihar balik. Weh, minta maaf yang bersilap tengok ejang saat ni. Ini ada. 2 tahun berturut-turut ada. Tapi tempat yang berbeza. Tak salah lah Tok Bilal. Sebab dia tersilap. Nak buat mana? Baik, bukan dia sengaja. Tak ada Tok Bilal sengaja. Bawa kali ni biar tahu ke ahli Korea. Nampak kita pergi kedai kopi tak buat tak senyum seorang kita. Panasan. Bawa kali hari ni biar tahu ke. Tak ada kerja gitu.
Baik. Jadi apabila ahli qaryah makan sebelum daripada masuk waktu maghrib kerana tersilap mendengar laungan azan, puasa ahli qaryah untuk hari tersebut batal. Tapi tidak berdosa. Batal tapi tidak berdosa. Orang apabila kita kata batal, ada sebahagian kata, bukan ke makan dok sengaja dok batal. Dia kata kita, kan makan dok sengaja dok batal kan? Dia sebenarnya hak dok batal kita makan dalam keadaan kita terlupa kita sedang berpuasa. Hak tu dok batal. Kita makan dalam keadaan kita terlupa kita sedang berpuasa. Tapi hak saat ni tu masa dia berbuka puasa, bukan dia terlupa dia sedang berpuasa, bukan. Dia sedar dia sedang berpuasa. Tapi dia tersilap, dia ingat masuk dah waktu dia makan. Jadi dia makan saat itu bukan terlupa dia sedang puasa. Dia sengaja dia makan saat itu. Cuma tersilap dia ingat masuk dah waktu, rupanya tak masuk lagi. Sebab itulah puasa dia batal. Cuma tak dosa. Kerana benda? Kerana bukanlah kerana dia beranggapan masuk dah waktu. Sebab tak dosa. Lepas daripada Ramadan wajib kena qada semula puasa tersebut. Yang pertama, yang kedua jahil. Tapi jahil di sini adalah jahil yang dimaafkan. Jahil yang diberi keuzuran. Jahil yang diberi keuzuran dua. Yang pertamanya hidup jauh daripada para alim ulama. Zaman kita ni kita kata hampir mustahil dah. Kalau hidup jauh daripada para alim ulama pun ada benda ni lah ni. Ada benda ni lah ni. Baik. Jadi payahlah kita nak cari hak yang hidup jauh daripada para alim ulama tak tahu kalau benda orang Islam. Sebab benda ni ada ni. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah baru memeluk Islam. Dia ingat ni dah apa? Dia baru memeluk Islam, dah belajar molek lagi. Dia buat, Ambu pernah buat contoh gini sebelum ni, Ambu pernah contoh. Dia ada beberapa kedai di setengah tempat bulan puasa dia jual kau. Bulan puasa. Jadi kalau bulan tak puasa, dia buka pintu depan. Bulan puasa, dia tutup pintu depan, dia buka pintu belakang. Ada setengah kedai. Kalau ni hamba nak tengok lah, ada ke tak masa hamba cerita tu, masa hamba kecil-kecil dulu. Masa hamba kecil-kecil dulu, hamba pergi bandar tu, ada lah kedai. Setengah-setengah kedai. Masa hamba kecil dululah. Dalam masa umur belasang dulu. 30 tahun lepas dah lebih kurang. Dekat-dekat pun. Lah ni tak ada isah belaka dah kali. Tahu orang jual mati belaka dah tak tahu. Jadi buka ke belakang kedai. Bandar. Kalau bulan tak puasa kat depan. Bulan puasa tutup kat depan, buka kat belakang. Jadi situ orang Cina ramai duduk situ kan. Orang Cina duduk perhati. Gini kali orang Islam puasa kan. Jadi kalau bulan tak puasa, boleh makan depan orang. Bulan puasa, boleh makan kok. Nusuk-nusuk. Ingat gitu. Sampai suatu hari, Allah Ta'ala bagi hidayah ke dia, dia masuk Islam. Bulan Ramadan, puasa dia. Cuma, dia pergi beli nasi kok belakang. Sebab dia duduk tengok orang Islam buat gitu sebelum ni. Lepas tu dia makan. Dia baru meluk Islam tau. Dia tak tahu lagi. Lepas tu dia kawan dengan ustaz-ustaz. Dia kata Alhamdulillah segar puasa hari ni. Sebab dah kat bahas buku kat dia. Segar dah kat bahas buku. Kata dia. Dah mana pula puasa bahas buku? Dia pun cerita. Tak kena lagu tu. Tak kena. Mu nak tengok orang Islam nak buat. Mu nak kira orang Islam. Dok jual roh. Baik. Okey, jadi tadi dia jahil kerana baru memeluk Islam, maka dimaafkan untuk dia. Baik, dua ni je. Kalulah bukan baru memeluk Islam. Islam keturunan lagi. Satu. Duduk tak jauh pun daripada para alim ulama. Duduk di Terengganu. Di Terengganu ngata rawa orang ngajar. Ni malam ni tak tahu Kawasan Kapur ni tak tahu apa tempat ngajar. Lama orang ngajar masjid tu, surah tu, kekuasaan. Orang pakat ngajar belaka. Baik. Ni di tempat kita Kawasan ni
Ada setengah-setengah masjid pagi ngajar pas subuh. Duha dia bahang pula lagi. Maghrib tambah pula lepas isyak. Alah dak menasabahmu. Sekitar orang ngajar tu berlambak sampai kena tahu benda basic lagu ni, maka tidak dimaafkan untuk dia. Jadi maksud benda tidak dimaafkan, sengaja dia makan saat itu tetap membatalkan puasa, wajib dia kena qada balik. Baik. Yang kedua, yang ketiganya atau dipaksa. Orang paksa dia makan. Tapi paksaan saat itu kena cukup syarat dia lah. Syarat paksaan, orang yang memaksa boleh mendatangkan mudarat kepada orang yang dipaksa. Dan orang yang dipaksa memang tidak dapat untuk menolakkan mudarat. Kalau orang yang memaksa tidak dapat mendatangkan mudarat, ataupun dapat mendatangkan mudarat tapi dia boleh tolak, maka waktu tak jadi paksaan lagu tu. Maksudnya paksaan lagu tu kalau dia makan gak batal puasa dia. Contoh budak umur baru 8 tahun, dia bawa kayu susah, kayu 1 2. Dia pegang pocik kat belakang. Kat lutut pocik tu dengan budak tu. Dia kata ambil minum. Pocik kata puasa, ambil minum tidak kotak kayu kau. Pocik tu ketuk pada lutut kecil, minum air. Tu tak betul lagu tu. Tu tak kena sebab tak cukup syarat paksaan. Budak mung besar mung tua, tiup ke bawah. Molek-molek ada pergi makan. Tu tak cukup syarat paksaan. Jadi kalaulah dia paksa dan dia boleh mendatangkan mudarat, dan dia ingin mendatangkan mudarat, dia ingin memudaratkan kita dengan paksaan tersebut, maka kalau kita makan tak batal puasa. Tapi kita makan benda yang dipaksa sahaja. Kalau pergi makan benda lain tak boleh. Ni ada air sejuk, ni Milo pink. Dia paksa kita minum air sejuk je. Dia kata kalau dah belang-belang belang-belang dia paksa, faham tak oping Milo pink sedap ke manis. Tak boleh. Sebab diharuskan, maksudnya tidak membatalkan puasa kita melakukan benda yang dipaksa. Kalau kita buat lebih daripada benda yang dipaksa, maka tetap ia membatalkan puasa. Baik. Seterusnya kata dia lagi, namun batal puasanya jika keluar mani dengan sentuhan yang tidak berlapik. Jadi cium bini sampai ke tubik mani, raba-raba sampai ke tubik mani, peluk sampai ke tubik mandi, maka batal puasa. Bercumbuang atau tidur bersama, namun tidak batal dengan membayangkan atau melihat. Tubik mani sebab duk mikir duk mikir koya seorang. Teruk benar ni. Koya seorang tu sampai keluar mani, teruk benar. Baik. Jadi kalau tidak ada persentuhan kulit, tak batal. Kalau ada persentuhan kulit baru batal. Katanya wa syartu sihhati shaumi aidan al-islam wal 'aql wan naqa'u 'anil haid wan nifasi fi jami'in nahar. Syarat sah puasa juga adalah Islam. Orang kafir tidak sah puasa dia. Yang keduanya berakal. Orang gila tidak sah puasa dia. Yang ketiganya suci daripada haid dan nifas pada keseluruhan siang hari. Orang puang tengah-tengah puasa, tiba-tiba datang haid, maka batal puasa dia untuk hari tersebut. Sebab antara syarat sah puasa mesti kena suci daripada haid dan nifas. Orang puang tengah-tengah puasa datang haid, tak sah puasa dia. Baik. Dia datang haid tengah siang hari, darah berhenti. Jadi nak puasa dah hari tu. Sebab sebahagian daripada siang hari ada datang darah haid. Baik. Setengahnya wa yahrumu shaumul 'idain wa ayyamit tashriq wa yahrumu shaumun nisfil akhir min sya'ban illa li nadhrin aw qada'in aw kaffaratin aw wird. Diharamkan untuk berpuasa pada kedua-dua hari raya, Aidil Fitri dan Aidil Adha. Jadi di sana ada hari-hari tertentu yang Nabi SAW larang kita berpuasa. 2 hari ini ijma' ulama mengatakan tak boleh kita puasa. Yang pertamanya hari raya puasa, yang keduanya hari raya haji.
Idul Fitri, Idul Adha, ataupun bahasa kita Idul Fitri, Idul Adha. Bahasa Arab Idul Fitri, Idul Adha. Baik. Jadi hari raya puasa, hari raya haji, haram kita berpuasa. Tapi kena ingat, haram kita berpuasa nisbah hari raya di tempat kita, bukan nisbah hari raya di tempat orang. Ni benda penting kita kena faham ni. Nisbah hari raya di tempat kita bukan nisbah hari raya di tempat orang. Sebab kadang-kadang hari raya kita dengan tempat orang tak sama. Kita raya hari Sabtu, Arab Saudi raya hari Jumaat. Daripada hari Jumaat, hari raya Arab Saudi raya kita puasa, haram ah? Tak. Tak haram, bukan wajib awak berpuasa. Sebab dia, sebab kira tempat kita. Hari berpuasa kena kira orang ramai berpuasa. Tempat kita orang ramai berpuasa, maka kita kena berpuasa. Walaupun di Arab Saudi ataupun di tempat-tempat lain telah berhari raya. Baik. Jadi haram kita puasa pada hari raya. Hari raya nisbah kepada tempat kita, bukan hari raya nisbah kepada tempat orang. Baik. Begitu juga dan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik adalah hari 11, 12, 13. Jadi 5 hari ni haram kita puasa. Hari raya puasa, raya haji, hari raya haji 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Jadi 4 hari dalam bulan Zulhijjah. Sehari awal Syawal. 5 hari ni haram puasa. Tak boleh kita berpuasa. Baik. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Begitu juga dan haram berpuasa separuh terakhir daripada bulan Sya'ban. Kita sebelum Ramadan ada bulan Sya'ban. Sebelum Ramadan bulan Sya'ban lah. Separuh akhir ini maksudnya 16 Sya'ban. Di sana ada hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza intasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila masuk dah separuh bulan Sya'ban, 16 lah, maka jangan puasa. Hadis ni, kalau kita tengok kepada kajian ulama-ulama hadis, ternyata ulama hadis berbeza pandangan dalam menilai hadis ini. Idza intasafa Sya'ban fala tasumu. Ada sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Maka mereka tidak menjadikan hadis ini sebagai hujjah. Lalu mereka kata bulan Sya'ban walaupun masuk dah separuh bulan Sya'ban tetap boleh berpuasa. Satu. Pandangan yang kedua, berpandangan bahawasanya hadis idza intasafa Sya'ban fala tasumu adalah hadis yang boleh dijadikan hujjah. Maksudnya hadis ini bukan hadis dhaif. Antara ulama yang menilai hadis ini adalah hadis yang boleh diterima adalah ulama mazhab Imam Syafi'i. Maka menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, apabila masuk separuh Sya'ban, maka tak boleh dah kita nak puasa. Haram dah puasa. Masuk separuh Sya'ban. Nak puasa biar sebelum daripada separuh Sya'ban. Baik. Di sana ada hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadan bi shaumi yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu." Kata Rasulullah, mung jangan mendahului bulan Ramadan puasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Bulan Ramadan hari Khamis, mung jangan jadi bulan Ramadan hari Khamis kita puasa dulu hari Jumaat, ataupun kita puasa hari Khamis kita puasa sehari sebelum, 2 hari sebelum. Puasa dulu. Jadi Ramadan hari Sabtu kita bahan dah, hari Jumaat puasa dah. Maka perbuatan tersebut dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah menghukum, Rasulullah larang, haram. Haram kita puasa sehari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan. Haram, tak boleh puasa. Tapi kata Rasulullah, illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Malaikat seorang lelaki yang telah biasa berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa. Kalau gitu, kalau orang ada wirid, ada puasa rutin, maka boleh dia berpuasa sehari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan, berpandukan kepada hadis yang kita baca tadi. Maka kata ulama, larangan puasa sehari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan,
bukan larangan puasa secara umum. Bukan di sana ada golongan yang dikecualikan boleh dia berpuasa sehari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan. Antaranya adalah orang yang ada puasa wirid sunat. Contoh orang puasa Isnin kami, secara kebetulan sehari sebelum Ramadan jatuh pada hari Isnin ataupun jatuh pada hari kami, maka boleh dia berpuasa berpandukan kepada hadis yang kita sebut saat ini. Baik. Ulama ketika melihat kepada hadis ini, dia kata Rasul larang puasa sehari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan. Mereka orang yang ada kebiasaan puasa sehari sebelum Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan adalah dia masuk dalam lingkungan separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban. Jadi bermakna orang yang dilarang berpuasa apabila masuk separuh kedua bulan Sya'ban adalah orang yang bukan puasa wirid dia. Kalau orang tu puasa wirid dia tak ada masalah walaupun masuk separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban. Dia biasa puasa Isnin kami ataupun puasa Nabi Allah Daud hari ni puasa, esok dok lusa puasa. Sampai ke separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban masih lagi boleh dia berpuasa kerana dia ada wirid. Baik. Jelas di situ. Kata ulama, dalam hadis ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila separuh bulan Sya'ban, mu jangan puasa. Maksudnya jangan memulakan puasa. Jadi bermakna kalau orang tu puasa dah sebelum daripada separuh Sya'ban, dia puasa dah sebelum separuh Sya'ban, maka boleh dia berpuasa, sambung puasa. Boleh dia sambung puasa apabila masuk separuh Sya'ban. Sebab dia puasa sebelum. Contoh 16 hari Sabtu. Tapi dia puasa hari hari Khamis dia puasa. Hari Jumaat dia puasa. Khamis Jumaat ni sebelum daripada separuh kedua. Maka dia boleh terus puasa pada hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin. Sebab dia sambung separuh yang sebelum dengan separuh yang kedua. Sebab dia bukan khususkan puasa pada separuh yang kedua. Dia sambung dah sebelum. Jadi kalau dia puasa 15, boleh dia puasa 16, boleh puasa 17, boleh puasa 18, boleh puasa 19, sampai Khamis. Sampai Khamis boleh puasa. Tapi kalau dia berhenti satu hari, dah dia nak sambung dah. Dia puasa 15, 16 puasa, 17 puasa, 18 tak puasa. 19 tak boleh dah puasa. Sebab dia tak sambung. Baik. 3. Yang keempat. Kata ulama yang kita cerita tadi itu sunat. Dan kalau hak wajib boleh sangat. Dah wajib. Contoh orang puang dia ada qada Ramadan. Tapi dia qada sampai ke masuk separuh yang kedua daripada bulan Sya'ban. Maka tetap dia boleh qada. Baik. Sebab itulah dikata mana? Dan separuh terakhir dari bulan Sya'ban kecuali puasa nazar. Orang nazar. Nak puasa. Secara kebetulan apa hak yang di nazar saat itu berlaku selepas daripada separuh yang kedua. Apa ni tak ada masalah, puasa lah. Sebab puasa nazar wajib. Puasa qada, puasa kafarah, dia ada kena kafarah. Kafarah zihar ke kafarah kafarah hak yang wajib dipuasa. Banyaklah. Atau puasa wirid. Puasa wirid ni puasa hak yang rutin dia ada semua. Selang sehari ataupun Isnin kami. Ataupun di puasa kami saja ataupun Isnin saja. Habis. Faslun. Katanya wa syartu wujubi shaumi Ramadan al-aqlu wal bulugh wal qudratu 'ala as-shaum wa yu'maru bihi as-sabi idza ataqa li 7 wa yudrabu 'ala tarkihi li 10. Fasal syarat wajib puasa Ramadan. Yang pertama berakal. Syarat wajib puasa Ramadan yang pertama adalah berakal. Orang gila dah wajib puasa Ramadan. Dan orang gila apabila disembuh daripada gila dia, tidak wajib dia qada balik puasa yang ditinggalkan di zaman gila dia. Ini syarat wajib. Yang keduanya balik. Jadi kanak-kanak yang tak balik tak wajib puasa. Orang balik je wajib puasa. Yang ketiga berkemampuan untuk berpuasa. Orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak wajib dia berpuasa.
Mesti kena cukup 3 syarat ni. Hendaklah diperintahkan kepada kanak-kanak yang mampu ketika berusia 7 tahun. Antara isu yang viral juga baru ni pada bulan Ramadan adalah kenyataan-kenyataan daripada sebahagian mereka yang bukan dari kalangan ahli agama ataupun pandangan ahli agama yang tidak meraihkan mazhab setempat. Mereka melarang ibu bapa memaksa suruh anak berpuasa. Sedangkan anak saat ni tu umur 8 tahun, 9 tahun. Ada baru ni. Baik, dan hamba ada buat penulisan dalam bab ni. Kita orang ada kitab. Kitab dia, kitab Mukhtasar Al-Latif. Karangan siapa? Karangan Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami. Seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Antara ulama besar yang menjadi rujukan dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia kata apa dia? Menjadi kewajipan kepada wali, penjaga kanak-kanak, suruh kanak-kanak berpuasa ketika kanak-kanak berusia 7 tahun. Dimaksud 7 tahun di sini, sempurna 7 tahun. Masuk tahun yang ke-8. Budak saat ni itu 7 tahun masuk tahun yang ke-8, menjadi kewajipan kepada ibu bapa suruh puasa. Baik. Menjadi kewajipan kepada ibu bapa suruh puasa. Tapi dengan syarat. Kalau kanak-kanak tu mampu. Kita kena faham kalau kanak-kanak tu mampu. Kalau tak mampu tak apa lah. Kalau tak mampu. Kalau mampu kena suruh. Bukan kita suruh buka, suruh puasa kalau dia mampu. Mampu ni bukan dak lapar dak dahaga. Ada orang faham. Kalau dak lapar dak dahaga baru mampu. Kalau lapar dahaga tak mampu. Jengren kalau faham lagu tu. Kalau gitu kita orang tua dak apa juga. Dah kita puasa. Dah tengah hari rasa lapar lalu dah. Hamba tak tahu, takut orang pada kurang tak rasa lapar. Hamba cerita hamba pengalaman hamba puasa. Dah tengah hari lapar dah, kita dahaga kelak-kelak dahaga. Tengah buat kerja sikit kau. Lapar tak kira. Mai puasa setahun sekali pula. Mula-mula lapar. Kalau kira dok lapar, dok dahaga, barulah dikira mampu. Jadi orang tua tak mampu belaka. Baik. Jadi budak-budak apabila mampu, wajib ibu bapa kena suruh puasa. Kalau dia kata lapar, kita kena tengok dah. Tengok. Takkan tak pandai nak tengok anak. Kalau kita tengok, biasa lah gitu, lapar gitu. Suruh puasa lah. Bukan suruh buka. Kalau suruh buka, bermakna dia, kita telah meninggalkan perkara yang diwajibkan kepada kita. Sebab diwajibkan kepada kita dia, suruh puasa bukan suruh buka. Melainkan kalau kita tengok dah orang budak ni nyaknya ke budak ni. Kang dia kebulurang, kang lembek loli pas pita budak lagi. Baik. Jadi kita tengoklah budak-budak. Sebenarnya budak-budak ni kita kena bagi kata rangsangan kepada dia. Kita kena kabar kepada kelebihan puasa. Bergaul dengan masyarakat yang minat kepada puasa. Gaul dengan masyarakat yang tak minat dengan puasa. Hak tua-tua budak puasa. Memang tidak sarang budak-budak puasa. Dia hak tua-tua budak puasa. Memang tidak sarang budak-budak puasa. Itu kita kena ambil berat tentang perkara ini. Jadi dituntut untuk berpuasa. Dituntut kita suruh budak berpuasa, bukan dituntut kita suruh budak berbuka. Baik. Sebab dia ada orang lain ni kata siang ke budak apa sekali. Tak payah paksa dia budak. Kita cerita dah ni pandangan siapa? Pandangan mazhab Imam Syafi'i. Dan hamba tak tahulah orang lain, hamba cerita hamba jak kecil lagi memang disuruh untuk berpuasa. Tak ada masalah pun, alhamdulillah lah. Dan anak hamba pun kita tak suruh pun dia puasa, ada anak darjah 2 seorang. Dia jadi guru pula. Guru makan payah. Dan kita tak suruh pun puasa. Kita tak senyap aja dia. Tapi oleh kerana dia pergi sekolah tu, sekolah Serida, kawan-kawan puasa bakar balik nak puasa. Baru ni dia tinggal 2 hari je. Tinggal 2 hari. Hak sulung tu tinggal sehari je masa darjah 1 dulu. Kita tak paksa-paksa pun.
Kita suruh je dia puasa. Jadi maksudnya apabila budak tu ada kesedaran sendiri, maka dia boleh buat je, tak ada masalah pun. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang di zaman kita ni nak praktik benda hak yang disebut oleh ulama bermacam-macam suara-suara sumbang yang menghalang. Baik. Cuma macam gambar cerita tadi, memberi, kalau kita tengok budak sana itu tidak mampu, maka hak tu tak wajib kita suruh. Bahkan kalau boleh mendatangkan mudarat, maka haram kita suruh. Hak tu jelas. Tapi bukan semua budak tidak mampu. Kita tengok sendiri anak-anak kita. Tak payah tengok anak kita, kita sendiri dulu. Molek-molek ada je kita puasa, tak ada masalah pun. Jangan-jangan minum air dalam tandas tu, hak tu biasa lah. Nak buat warna budak. Baik. Tapi boleh ya kita puasa, tak ada masalah pun. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok, kata dia lagi, dan juga dipukul kanak-kanak yang mampu berpuasa sekiranya tidak berpuasa ketika berusia 10 tahun. Kalau budak umur 10 tahun, dak puasa, lepas daripada suruh dah, maka dipukul. Gotang. Wajib kepada penjaga kena gotang. Tapi gotang pun dia ada syarat dia. Yang pertama, syarat dia jangan gotang saat itu meninggalkan kesan. Luka, patah, biru, lebang. Itu dilarang. Yang keduanya, jangan gotang di kawasan muka. Sebab muka adalah tempat yang mulia. Itu kena ingat. Gotang gitu je, gotang untuk menakut, untuk mengajar adab saja, bukan untuk menyeksa. Baik. Gotang, kalau gotang tidak melukakan, gitu je. Kalau gotang akak tangan gitu, macam buat kanak, itu haram sebenarnya. Dosa lagu tu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab bendakah kenapa ulama menyebut kalau umur 10 tahun wajib kepada ayah suruh dia berpuasa? Sebab dia, sebab umur 10 tahun ni benda, umur 10 tahun ni dekat dah dengan balik. Dan ada setengah budak umur 10 tahun balik dah. Tambah-tambah budak leni pula. Ni budak handset dia ni. Handset ni, Allah, budak-budak sekolah rendah pandai dah. Bukan semua, sebahagian. Tanya tak cikgu duduk sekolah rendah. Ni, handset umur 10 tahun balik dah. Dah balik dah. Sebab itulah umur 10 tahun, oleh kerana ada kemungkinan dia balik dah, maka menjadi kewajipan kepada ibu bapa suruh dia puasa. Kalau tak puasa, gotang. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi, wa yajuzul fitru lil musafiri safaran tawilan mubahan walil marid idza khafa ad-darar walil hamil wal murdi' idza khafata ala anfusihima aw ala al-walad walimunqidhi hayawanin musyrifin ala al-halak wa yaqduna kulluhum. Baik, kita ada soalan tak malam ni? Ada tak nak tanya? Tak ada. Tak ada, kita nak baca sikit lagi. Baca sikit lagi Kalau tak ada, kalau ada, kita boleh berhenti dah, kita berjawab soalan. Baik. Katanya, wa yajuzul fitru lil musafiri safaran tawilan mubahan. Okey, kita baca banyak tu jelah. Kita tengok keterjemahan dulu. Lepas tu nanti insya-Allah kita sambung balik akan datang. Kita baca tu je. Golongan yang dibolehkan berbuka puasa. Dibolehkan berbuka puasa bagi golongan berikut. Orang yang bermusafir dalam perjalanan yang harus dengan tujuan yang diharuskan oleh syarak. Jadi orang bermusafir, dia boleh berbuka. Tapi dengan dua syarat yang disebut di sini. Tapi sebenarnya ada 3 syarat. Bukan 2 syarat, ada 3 syarat. Tapi dalam ni disebut 2 syarat saja. Yang pertamanya perjalanan yang jauh. Maksud perjalanan yang jauh adalah perjalanan yang cukup 2 marhalah. 80 km ke atas. Di 2 marhalah ni ada hak yang kata 80, 79, dia pandangan 79 km ada. Ada hak kata 80 km, ada kata 81, ada kata 82, ada kata 87, ada kata 90. Jadi sekitar 80 km ke atas. Baik. Jadi kalau dia bermusafir
jarak daripada tempat dia dengan hak yang dia nak pergi tu 80 km ke atas, maka perjalanan itu adalah perjalanan yang jauh. Kalau daripada pada Kelang nak pergi ke Kuala Berang je, berarti dia je buka puasa dah, tu tak boleh. Sebab dekat sangat dah cukup 2 marhalah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mesti perjalanan itu adalah perjalanan yang harus, bukan perjalanan untuk tujuan melakukan maksiat. Ini perjalanan yang jauh. Yang keduanya perjalanan yang harus, bukan tujuan untuk melakukan maksiat. Kalau tujuan untuk melakukan maksiat, maka perjalanan itu haram. Perjalanan yang haram tidak diberi kepada orang yang melakukan perjalanan tersebut kelonggaran-kelonggaran yang diizinkan oleh syarak, antaranya adalah berbuka puasa. 2. Yang ketiga. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah mesti bermusafir saat itu sebelum daripada masuk waktu puasa. Sebelum daripada masuk keluar fajar. Tapi kalau dia bermusafir setelah daripada keluar fajar, maka untuk hari tersebut tidak boleh dia berbuka. Contoh, katakanlah ni 5 Ramadan ni. Kita nak pergi Kuala Lumpur pada pukul 10 pagi. Jadi bermakna kita bermusafir setelah daripada keluar fajar. Maka untuk hari itu tidak boleh kita berbuka kerana bermusafir sebab tak cukup syarat. Tapi kalau kita pergi Kuala Lumpur hari tu, sampai Kuala Lumpur, kita duduk Kuala Lumpur 2 hari. Keesokan kita tak berpuasa. Dia bolehkan. Sebab benda dibolehkan? Sebab bermula awal siang hari kita telah bermusafir. Kita berada dalam bermusafir. Maka boleh kita berbuka. Baik. Orang yang bermusafir boleh berbuka apabila cukup syarat. Kita kena faham boleh berbuka, bukan wajib berbuka. Boleh berbuka. Jadi bermakna boleh kita berpuasa. Cuma kadang-kadang hukum berbuka paling lebih afdal daripada berpuasa. Kadang-kadang hukum berpuasa lebih afdal daripada berbuka. Tengok, kalau kita bermusafir dan kita meneruskan ibadat puasa kita, kita perlu menanggung kesusahan. Lebih mudah kita berbuka, maka lebih afdal berbuka bagi kita. Tetapi kalau kita bermusafir, memang kita puasa itu susah, tapi duduk kampung pun sama juga. Tak ada masalah pun boleh, dia biasa je. Maka lebih afdal kita meneruskan ibadat puasa supaya kita tidak berhutang. Sebab orang yang berbuka puasa kerana bermusafir, lepas daripada Ramadan wajib dia kena qada balik puasa tersebut. Bukan gugur gitu je puasa yang dia tinggal tu. Baik. Jadi untuk malam ni kita rasa sini dulu pertemuan kita. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.